غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الله تعالى في كتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وعلم الملائكة المقربين يا أرحم الراحمين. رب زدنا علما وارزقنا فهما ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة وحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلال على خير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sidang muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, puan-puan, hafizakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala sentiasa merahmati dan juga menjaga, memelihara akan ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, puan-puan pada hari malam yang berbahagia ini. Amin ya rabbal alamin. Syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menciptakan segala perkara, yang menciptakan segala sesuatu. Segala puji bagi Allah yang menciptakan langit tanpa tiang, yang menciptakan bumi dengan hamparan yang penuh dengan keindahan. Yang Maha Suci Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan titisan-titisan mutiara hujan, memberi rahmat kepada kita, memberi rahmat kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala menciptakannya dengan penuh kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi kita, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, Allah Subhanahu wa taala akan cipta kita dengan ciptaan yang sebaik-baik ciptaan, ahsanut taqwim, dengan ciptaan yang penuh dengan kesempurnaan, dengan berkat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salam dan juga salawat kepada junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hamba-Nya Allah Subhanahu wa taala, utusan-Nya Allah Subhanahu wa taala, kekasih-Nya Allah Subhanahu wa taala, yang mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan nabi kita akhir zaman yang melengkapkan agama Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah mengutuskan para anbiya, para utusan Allah Subhanahu wa taala bukan hanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sahaja, bahkan
start daripada zaman Nabi Adam alaihissalam sampailah kepada Nabi yang ke-124,000 yang diutuskan yang terakhir kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bukanlah Nabi kita baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa agama yang baru, membawa akidah yang baru. Bahkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman ini adalah melengkapkan syariat agama Allah Subhanahu wa taala yang terdahulu, yang telah diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui nasab baginda Nabi Ibrahim alaihissalam, lahirnya Nabi Ismail alaihissalam, lahirnya Nabi Yaqub alaihissalam, lahirnya Nabi Ishaq Yaqub alaihissalam, yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kitabnya, wahyunya kepada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi Musa alaihissalam, kitab Taurah, dan Allah Subhanahu wa taala titipkan kitab wahyunya kepada Nabi Daud alaihissalam dengan Zabur, dan Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan kitab Taurah dan Zabur itu dengan lahirnya baginda Nabi Isa alaihissalam, yang lahirnya Nabi Isa alaihissalam melengkapkan agama yang terdahulu dengan wahyu Injil yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan terakhir Allah Subhanahu wa taala utuskan di kalangan nasab baginda Nabi Ismail alaihissalam yang bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Allah Subhanahu wa taala menurunkan isi kandungan kitab Al-Quran ini kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai syifa, penyembuh kepada segala penyakit yang ada yang ada pada kaum Bani Israel yang terdahulu, penyakit-penyakit dengki, penyakit-penyakit Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hasad, sehingga kan ada satu ketika para Yahudi ini membunuh para anbiya dalam satu ketika 1,000 orang. Satu masa membunuh para anbiya dalam keadaan dalam satu waktu 1,000 orang para anbiya, bukan wali, bukan orang soleh, bahkan nabi dibunuhnya. Bahkan ops ataupun modus operandi untuk membunuh Nabi Musa alaihissalam, Nabi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi Zakaria alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam, bagaimana mereka melakukan kepada Nabi Zakaria, dimasukkan ke dalam Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Zakaria daripada dikejar oleh kaum Yahudi nak membunuhnya di dalam satu pokok dilindungi, tetapi dikantoikan oleh siapa? Iblis ni menunjukkan lebihan kain Nabi Zakaria alaihissalam, lalu nampaklah yang pembunuh ni, maka digergaji Nabi Zakaria alaihissalam pada ketika itu juga. Bahkan Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Zakaria, sekiranya tersaut sedikit suaramu, kamu bukanlah di kalangan, tidaklah kamu di kalangan kami. Jadi Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Zakaria, ketika digergaji sekelumit suara pun tidak keluar, kerana taatnya Nabi Zakaria alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala, dan anaknya Nabi Yahya alaihissalam dipancung. Sehinggalah pada 29 Masihi modus operandi Yahudi untuk memburu siapa? Ibu-ibu ayah Nabi Isa alaihissalam. Dengan rahmat dan bantuan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Isa alaihissalam dengan disyibihkan, dengan bunyi apa tu? Side effect kan? Dengan diserupakan
di kalangan orang dekat dengan Nabi Isa alaihissalam disalib, dan Allah Subhanahu Wa Taala angkat pada hari the last supper itu, diangkat ke langit Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan Nabi Isa alaihi salam. Dan Yahudi ini pun tidak pernah lepaskan para anbiya, sehingga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ada dia punya konspirasi untuk nak membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan asbab kematian, kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Imam Al-Ghazali rahimahullah taala ada menceritakan di dalam kitab ini perihal saat kematian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana asbab kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah diracun. Racun itu bukan banyak, tetapi sedikit saja yang terkena di bibir baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui racun yang diletakkan oleh orang Yahudi di dalam makanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu di lauk kambing, kepala kambing. Ketika itu malaikat turun memberitahu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, ini ada racun. Maka waktu ketika itu para sahabat belum makan lagi. Hanya seorang sahabat saja yang sempat makan. Saya tak ingat namanya, tetapi sahabat itu sempat makan daging. Dan dalam tempoh beberapa ketika sahabat itu meninggal dunia. Tapi Nabi SAW hanya sempat di mulut, tak sempat tertelan. Sempat diluahkan, tapi yang sedikit itu menyebabkan asbab kematian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Puncanya siapa? Musuh kita daripada zaman ke zaman, iaitu Yahudi. Bahkan sampai sekarang musuh kita musuh yang sama. Seperti mana mereka melakukan pada saudara kita di sana, di Palestin. Subhanallah, masya-Allah, tabarakallah. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita perlindungan dan juga hidayah serta taufik untuk sentiasa kita berada di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, berada di dalam keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, puan-puan, kita sambung kembali kitab rujukan kita, iaitu Di Balik Tabir Kematian, yang dikarang oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, yang diterjemahkan di dalam bahasa Melayu. Alhamdulillah, syukur nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Kita tak pandai bahasa Arab, kita pandai bahasa Melayu je. Jadi ada para asatizah, para ulama memudahkan kita untuk memahami agama kita, menghayati akan kalam-kalam mutiara para ulama yang terdahulu, untuk menjadi pedoman kita di dalam kehidupan kita, insya-Allah. Jadi kita sampai kepada muka surat yang kelima. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Sebelum ini kita telah membicarakan berkenaan dengan tiga golongan yang Imam Al-Ghazali bahagikan. Mereka tiga golongan yang menghadapi kematian. Dan dua golongan kita telah bahaskan dan kita telah memperkatakan berkenaan dengan mereka, iaitu pertamanya berkenaan dengan orang yang sentiasa sibuk dengan hal keduniaannya sehingga mereka melupakan kematian. Bahkan sedangkan kematian itu hampir dengan kita. Bahkan tiada satu titik nafas pun yang menjamin kehidupan kita lepas ini akan terus hidup. Bahkan kematian itu adalah rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Baru-baru ini anak kecil yang masih lagi tidak berakal diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan disebabkan usianya, bahkan ajalnya telah sampai, diragut nyawanya dengan zalim, yang mana ibu
ibunya, dalam kawalan ibunya boleh terlepas. Nyawanya tidak ada jaminan seminit pun, sesaat pun. Begitulah dengan kita, dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan adanya masjid, dengan adanya majlis ilmu, dengan adanya majlis zikir, serba sedikit ada waktu. Dalam 24 jam itu adalah seminit 2 minit kita mengingati kematian, yang mana kematian ini adalah perkara yang pasti kita akan hadapi, yang bagaimana kita nak memfikirkan benda selepas kematian itulah. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, golongan yang pertama yang menghadapi kematian adalah mereka yang sibuk, yang sibuk dan yang leka dengan kehidupan dunia mereka. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala keluarkan kita daripada golongan mereka itu. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua adalah golongan yang menghadapi kematian dalam keadaan bertaubat. Bermakna hal keadaan golongan yang kedua ini, mungkin majoriti daripada kita adalah orang yang sentiasa melazimi taubat. Dan taubat ini menzahirkan apa? Menzahirkan, ya Allah, kami banyak dosa. Ya Allah, kami banyak kesalahan. Ya Allah, kami tak banyak amal. Ya Allah, kami banyak leka. Takut-takut kematian kami merugikan kami kerana kelekaan kami. Dan begitulah sehari-hari kita beristighfar, memohon keampunan dengan penyesalan yang kita laksanakan, sama ada kita sedar ataupun tidak. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menghapuskan segala dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Sebab ibu-ibu, ayah-ayah, kita bukan nabi, kita bukan rasul yang terpelihara daripada dosa. Semua orang buat kesalahan, ya, memang semua orang buat kesalahan. Yang penting adalah pengakuan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengaku dengan dosa yang kita lakukan dan kita menyesali dengan apa yang kita lakukan, dan kita berazam untuk tidak melakukan lagi. Dan moga-moga cukup syarat rukun taubat itu, maka Allah Subhanahu wa taala hapuskan. Walaupun dosa kita sebesar gunung, walaupun dosa kita sebanyak buih di lautan. Dengan kita mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukan kita bermain-main dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan bila sampainya kematian, maka kematian itu merunsingkan kita. Sebab apa? Kita berdosa. Adakah runsingan itu menyebabkan kita lalai, menyebabkan kita jauh, menyebabkan kita melanggar perintah Allah? Tidak. Bahkan kita setiap hari kita akan islah diri kita supaya kita lebih baik daripada semalam, lebih baik daripada semalam. Sehinggalah kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersih, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan sedikit di kalangan golongan yang menghadapi kematian ini, Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala menyebut golongan yang ketiga ini, iaitu arifina billah. Golongan yang banyak yang lalai di kalangan mereka ahli dunia. Betul? Realiti di hadapan kita. Kemudian sebahagiannya adalah orang yang berdosa yang bertaubat pun ramai. Dan golongan yang ketiga ini sangat-sangatlah sedikit, bahkan kita tak kenal pun dia, iaitu arifina billah, orang yang betul-betul mengenal akan Allah Subhanahu wa taala, ma'rifatullahnya tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, terhadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga kan setiap saat dan ketika hati mereka, batin mereka tidak kekang sesaat pun mengingati Allah Subhanahu wa taala, bukan melalui lisan, bukan melalui suara, bukan melalui tubuh mereka, perbuatan mereka, solat mereka, bahkan melalui qalbi mereka. Qalbi ini apa, ibu-ibu ayah-ayah? Jantung. Jantung bagi jasad kita adalah jantung, kan? Jantung ni akan mengepam darah untuk mengalirkan semua saluran darah
supaya seluruh anggota jasad kita berfungsi. Tapi jantung bagi rohani kita adalah qalbu kita, hati kita. Beza tak? Hati pada jasad kita hati. Hati itu hati, jantung itu jantung. Beza kan? Tapi rohani, jantung bagi rohani kita adalah qalbi, hati bagi roh kita. Sebab kita ada dua unsur, satu unsur jasmani, satu unsur rohani. Dan qalbi mereka ini sentiasa bergerak mengingati Allah Subhanahu wa taala dengan ismullah, dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan nama Allah Subhanahu wa taala yang merangkumi seluruh sifat kesempurnaannya adalah apa ibu-ibu ayah? Allah. Seperti mana kita telah bahaskan pada awal perkuliahan sebelum ini, ismullah ataupun nama bagi zat Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna adalah Allah. Bila kita sebut sahaja nama Allah, maka terhimpunlah 99 sifat Allah Subhanahu wa taala yang sempurna pada nama Allah Subhanahu wa taala. Dan apa kata Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, golongan yang ketiga adalah orang yang arif, sentiasa mengingat kematian. Jadi sifat pertama ataupun sifat yang dominan yang ada pada orang arifin billah, moga-moga kita tergolong di kalangan mereka, amin ya rabbal alamin. Kalau tak dapat sekarang, sebelum saat kematian kita dah capai tahap maqam arifin billah, amin ya rabbal alamin. Seperti mana tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah, seorang yang kufur, satu golongan yang kufur, seramai 72 orang, satu kumpulan ini dia adalah ahli sihir yang paling agung, yang paling dekat dengan Tuhan yang bernama Firaun. Bagaimana kesudahan kehidupan mereka? Mereka sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Nabi Musa wa Harun. Apa jadi selepas itu? Dihukum oleh Firaun, diselangkan, disalib, dipotong tangan sebelah kanan, dipotong kaki sebelah kiri dan diseksa. Seramai 72 orang, dan 72 orang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kesudahan hidup mereka adalah syahid. Bermakna mereka telah sampai ke tahap arifin billah, walaupun tak sampai satu hari. Mustahil tak tuan-tuan puan-puan? Tak mustahil. Dan makam ini terbuka sampailah hari kiamat. Dan moga-moga kita terpilih di kalangan mereka, amin ya rabbal alamin. Dan sifatnya mereka ini arifin billah, sentiasa mengingati kematian. Dan maklum, ahli sufi di kalangan para ulama kita, contoh Imam Al-Ghazali, di kalangan terkenal dengan ketokohannya kesufian. Dan kesufian ini dia tidak terlepas daripada sanad-sanad tarikah yang bersambung sanadnya sehinggalah kepada baginda Nabi SAW, seperti mana Sultan Muhammad Al-Fatih yang tarikatnya Naqsyabandiyah, yang jalurnya sampai kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sehinggalah kepada baginda Nabi SAW. Dan antara rukun sebelum nak berzikir, salah satu rukunnya sebelum nak sebut nama Allah di mulut, di lidah, di qalbi, sebelum menyebutnya kena hadirkan, bayangkan seolah-olah kita dah mati. Bayangkan seperti mana kita roh kita dah tercabut daripada jasad, kita terkubur kaku di hadapan, seolah-olah kita melihat jasad kita dan kita merasakan orang bawa kita ke dalam liang lahat dan kuburkan kita. Hanya kita seorang saja yang berada di dalam kubur itu, apa perasaan kita? Masya Allah, tabarakallah. Kalau setiap saat hal keadaan kita seperti itu, bahagialah. Masya Allah, bahagialah. Sebab apa? Kita dah tak ingat apa dah. Kita ingat apa? Kita ingat Allah saja.
Allah sahaja yang boleh menyelamatkan kita. Tiada siapa yang boleh membantu kita melainkan Dia. Jadi inilah rukun setiap kali mula berzikir. Jadi sifat orang arifina billah, dia punya rutin adalah zikir. Bermakna setiap saat dan waktu mereka mengingati kematian. Dan kematian ini adalah satu suntikan untuk melemahkan segala perkara yang boleh memberahikan diri kita untuk melakukan sesuatu yang memuaskan hawa nafsu. Betul tak ibu-ibu ayah? Bila nak buat sesuatu, jangan sebut mati je terus. Kan kita rasa current tu. Dan current itu mudah-mudahan kita sebut mati je terkesan dalam qalbi kita. Jangan-jangan orang sebut kematian di hadapan kita, kita tak rasa apa-apa. Itu satu azab yang sangat pedih. Sebab apa? Takut-takut Allah Ta'ala tak tarik kita ke hadratnya. Makin lama makin jauh, makin lama makin jauh. Seperti mana Fir'aun itu tadi. Kematian di hadapan dia, tetapi Allah Ta'ala jauhkan dia daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bahkan tenggelamnya di dalam laut dengan kekufurannya. Sedangkan orang arifin billah sentiasa mengingati kematian kerana baginya kematian adalah saat bertemu dengan sang kekasih. Jadi dia punya formula, orang yang betul-betul mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah kematian ini adalah saat bertemu dengan kekasih. Seperti kita menanti-nanti berakhirnya kebujangan untuk menghadapi perkahwinan. Kan? Bila nak habis waktu bujang contoh kan. Saya ibu-ibu ayah dah lama ingat baliklah kenangan-kenangan bagaimana waktu-waktu bila nak habis waktu bujang ni kan. Begitulah tamsilannya orang arifina billah menghadapi kematian untuk bertemu dengan kekasih. Sang kekasih ini siapa? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan seseorang yang sedang mabuk cinta takkan pernah lupa janji bertemu dengan orang yang dicintainya. Betul tak ibu-ibu ayah-ayah? Nanti ibu-ibu ayah-ayah ada anak-anak kan? Waktu yang paling diingat adalah waktu tarikh nikahnya. Siapa yang tak ingat tarikh nikah? Hampir mustahil lah. Bahkan 30 hari lagi ni, dia dah kira dah count kan. 29 hari lagi ni. Lamanya kan. Bila nak menanti satu perkara yang sedang ditunggu-tunggu. Itulah ibaratnya orang yang telah terputus dunia baginya dan di hadapannya adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita sembang-sembang cakap begitu bolehlah kan. Tapi kita tak dapat merasakan apa yang mereka rasa. Dan moga-moga kita dapatlah rasa apa yang mereka rasakan itu. Seperti mana Laila Majnun. Bagaimana seorang lelaki itu tergila-gilakan Laila sehinggakan digelar sebagai gila. Bahkan nampak bumbung je. Slipper je. Dia dah tak terkeruan. Itulah orang yang bercinta. Dan itulah yang kita kena usahakan sekurang-kurangnya kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jauh tak tuan-tuan? Jauh tu. Kalau tak dapat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita turun sedikit. Kita lihatlah kekasihnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Siapa? Ibu-ibu ayah-ayah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita lihat bumbung masjid, apa yang disunatkan? Kita disunatkan berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita melihat kubah Masjid Nabawi, kita teringat kasih sayang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Di kubah hijau itu betul-betul bawah itu adalah makam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bila kita pergi ke Madinah, makam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ditutupi. Pintu masuknya hanyalah satu saja. Di mana ibu-ibu ayah? Ibu-ibu ayah dah biasalah.
Di manakah pintu untuk nak bertemu jasad Nabi SAW di bawah? Pintunya bukan di bawah, tetapi pintunya di atas. Perasan tak di Kubah? Kat sini ada pintu. Ada kat situlah satu sahaja laluan masuk yang boleh dimasuki ke makam baginda Nabi SAW. Tiada pintu lain. Sebab apa? Ada ceritanya. Satu ketika ada satu konspirasi di kalangan orang kufar, orang Yahudi untuk nak mencuri jasad baginda Nabi SAW. Bahkan Kubah itu pernah runtuh. Jadi nak menyelamatkan jasad baginda Nabi SAW kita ini, ibu-ibu ayah-ayah, ditutupi segala pintu masuk ke makam baginda Nabi SAW dan hanya di atas saja untuk masuk. Kalau orang nak ambil jasad Nabi SAW, semua orang dah nampak dah dekat atas tu. Itu sekurang-kurang kecintaan, dan itu insya-Allah mudah bagi kita untuk nak membina kecintaan itu kepada baginda Nabi SAW. Barulah kita boleh naik ke satu perasaan hal, iaitu hubbullah, cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebelum nak sampai kepada Rasulullah, kita kena turun lagi, iaitu turun kepada guru-guru kita, tuan-tuan guru kita yang menyampaikan, para ulama yang hak, yang menyampaikan kita mengingati Allah Subhanahu Wa Taala dan mengasihi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa antara ciri-cirinya, ibu-ibu ayah-ayah? Kita lihat saja wajahnya, terus hati kita keren mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah ciri para ulama yang boleh membawa kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang tengok kita, orang tak nampak lain lah. Orang ingat apa? Hutang. Orang ingat apa? Makan. Ikutlah kita punya gemar apa? Menyanyi dan sebagainya lah. Wa na'udzubillah. Sekurang-kurangnya bila anak-anak melihat kita, anak-anak mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian orang seperti itu biasanya merasakan datangnya kematian begitu lambat. Kira 30 hari lagi nak kahwin ni, lambatnya. Sampailah 5 hari. 5 hari pun rasa lambat lagi. Lagi berapa jam? 5 jam ni kan? Dah siap-siap dah kan? Pakai baju dah semua dah ready. Lama lagi 5 jam nak sampai waktu pernikahan itu. Begitulah keadaan orang yang bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, arifina billah. Dan ia sangat gembira sangat saat kematian itu datang. Makin hampir makin kita excited lah, makin bergembira. Sebab dengan begitu ia boleh meninggalkan dunia tempat tinggal orang-orang derhaka untuk kemudian berada di hadirat Tuhan semesta alam. Itulah yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW ketika mana umat pada ketika itu, kaum Quraisy, bergelumang dengan perkara yang tidak elok mata dipandang. Sehingga kan pada zaman Nabi SAW itu ada 360 berhala disembah oleh kaum Quraisy pada ketika itu, dan mereka tawaf di Kaabah dalam keadaan tidak ada seurat benang, lelaki dan perempuan. Cumanya yang kelakarnya, lelaki waktu siang, perempuan waktu malam. Jadi tak boleh bercampur lah. Tapi itu adalah kerosakan kan? Kerosakan. Dan apa Nabi SAW buat? Nabi SAW pergi ke Gua Hira, bermunajat, bersendirian, bersendirian, bermuhasabah dan mengasingkan diri menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dan disitulah Nabi SAW menerima wahyu. Dan apakah zikir baginda Nabi SAW pada ketika itu? Ibu-ibu ayah-ayah ingat tak? Semasa berlakunya zaman Nabi SAW, iaitu surat-surat yang ditulis, contohnya surat yang Nabi SAW perintahkan untuk para sahabat tulis, dimulakan dengan Bismillah kan? Dengan nama Allah. Bismillah suratnya tu.
Bermakna mereka dah mengenal Allah. Dan Allah itu adalah mereka imani. Mereka beriman sebab sebab Allah itu diperkenalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan diperkenalkan oleh Nabi Ismail alaihissalam. Sehinggalah berlalu satu waktu sehingga berlakulah kerosakan dan sebutan zikir yang Nabi SAW lafazkan ataupun mudawwamahkan di Gua Hira adalah kalimah Allah Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam. Dengan memudawwamahkan zikrullah, nama Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala turunkan wahyu. Wahyu itu adalah rahmat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Rahmat bagi orang beriman. Nak mendapat rahmat kena menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu. Bermakna sebelum kita nak mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita kena memperbanyakkan sebut nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi moga-moga Allah Subhanahu wa taala beri kita kekuatan, taufik dan hidayah untuk memudawwamahkan zikrullah, sekurang-kurangnya Allah, 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 Allah dalam qalbi kita, dalam sebutan lidah kita. Sebab tidak akan berlaku kiamat selagi mana ada orang yang menyebut nama Allah, Allah, Allah. Bermakna orang yang menyebut nama Allah ini adalah penyelamat dunia untuk kiamat, insya-Allah. Orang seperti itu biasanya merasakan datangnya kematian begitu lambat dan ia sangat gembira saat kematian itu datang. Sebab dengan begitu ia boleh meninggalkan dunia tempat tinggal orang-orang yang derhaka untuk kemudian berada di hadrat Tuhan semesta alam. Ini seperti yang diriwayatkan tentang Huzaifah radhiyallahu anhu menjelang kematiannya Huzaifah al-Yamani, di kalangan orang Yaman di mana di selatan tanah Hijaz, di bawah mengatakan sang kekasih. Siapa sang kekasih? Allah Subhanahu wa taala datang kepada orang yang papa. Papa ini maksudnya apa? Orang yang tak ada apa-apa. Orang yang tidak mengharapkan apa-apa. Iaitu Huzaifah melontarkan ayat ini, statement ini ketika mana hampir kematiannya. Bermakna walaupun ada harta yang bernimbun, anak yang ramai, isteri yang cantik, isteri yang solehah, di ujung usia nanti tidak boleh dibawa. Di ujung usia nanti dah tidak boleh buat apa-apa. Tubuh makin lemah, mata makin kabur, kan? Urat makin tebal. Dan itulah papa. Jadi Allah Subhanahu wa taala memandang orang yang papa ini, maksudnya walaupun mereka ada segala sesuatu, tetapi segala sesuatu itu tidak masuk ke dalam qalbinya, hanya di tangannya sahaja. Dan waktu itu Allah Subhanahu wa taala akan menjemput kita dengan penuh kasih sayang. Dan orang yang menjelang kematiannya, dia tak ada apa-apa. Hanya ada rumah dan pakaian selai sepinggang. Tetapi dia rusing dengan kehidupannya. Esok nak makan apa? Menjelang kematiannya pun tidak berguna. Bukan salah apa-apa, bukan salah kaya, tetapi salah qalbi kita. Dan tidaklah beruntung orang yang baru menyesal pada saat seperti itu. Ada ujung-ujung baru menyesal, rugilah yang sebelum-sebelum ini. Ya Allah, jika engkau tahu bahawa miskin lebih aku sukai daripada kaya, sakit lebih aku sukai daripada sihat,
dan mati lebih aku sukai daripada hidup. Tolong mudahkanlah kematianku. Sebab apa? Supaya aku dapat segera bertemu denganmu Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan tujuannya nak meninggalkan kemiskinan, bukan tujuan nak meninggalkan kesusahan, bukan tujuan nak meninggalkan kesakitan yang dihadapi, tetapi nak menghilangkan itu. Tujuannya bertemu dengan kematian itu lebih sakit daripada apa yang sedang dihadapi. Dengan kematian itu, hanya dengan kematian itu sahaja yang boleh bertemu dengan engkau, maka jemputlah aku. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keinsafan dan juga azam untuk kita sentiasa bersedia untuk menghadapi kematian kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi di sini kita boleh memahami bila seseorang yang bertaubat masih merasa kurang suka atas kematian, kan? Kita dapat faham bahawa orang yang bertaubat golongan yang kedua itu merasa kurang ketika saat kematiannya, sebab dia risau untuk menghadapi apa yang akan dihadapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sementara seorang yang arif billah ini justru mencintai dan merindukan kematian, tetapi yang lebih tinggi darajatnya daripada mereka adalah orang yang menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dah, wa fawdu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Wa fawdu amri ila Allah, ya Allah, kami serahkan segala-galanya kepadamu. Kehidupan kami, kematian kami serahkan bulat-bulat kepadamu, ya Allah. Terserahlah kepada engkau, ya Allah, untuk nak buat apa kepada kami. Itulah seperti mana kalam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah, dia menyerahkan dirinya, sekiranya engkau nak campakkan aku ke dalam neraka dan engkau campak aku ke dalam neraka itu menyebabkan engkau redha, kau campakkanlah aku. Faham tak tuan-tuan? Kalau disebabkan Allah Ta'ala campak aku ke dalam neraka menyebabkan Allah redha, campakkanlah aku. Bermakna Rabi'atul Adawiyah dia bukan mengharamkan kenikmatan, tetapi dia mengharamkan kecintaan. Walaupun kehendak kekasihnya mengasarinya, dia sanggup. Itulah cinta yang sejati. Sehingga ia tidak memilih ingin tetap hidup atau segera mati untuk dirinya, sebab segala sesuatu yang paling ia sukai ialah apa yang disukai oleh Tuhannya. Nampak tak? Seperti mana Rabi'atul Adawiyah, sekiranya, tapi Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, takkanlah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala nak sakiti. Tetapi tempat disakiti kekasihnya adalah di dunia. Seperti mana tersakitinya baginda Nabi SAW. Dan tiada satu jasad figura yang paling tersakiti melainkan baginda Nabi SAW. Daripada Nabi dalam perut lagi sampailah ke kematian baginda Nabi SAW disakiti. Kematian dengan diracuni. Tetapi Nabi SAW itu siapa? Kekasih Allah. Sebab dunia ini adalah tempat disakiti kepada kekasih Allah. Begitu. Orang seperti ini sudah meletakkan cinta dan kesetiaannya yang mendalam pada makam atau tingkat kesempurnaan tawakal dan redha sebagai sasaran akhir perjalanan hidupnya. Betapa ingat kematian itu mendatangkan pahala dan kebaikan, sebab orang yang tenggelam dalam urusan duniawi sekalipun, ia tetap memperoleh manfaat dengan mengingati kematian. Orang yang sibuk dengan dengan dunia pun, bila sentiasa ingat mati, kehidupannya akan berubah sedikit demi sedikit disebabkan ingat kematian itu saja. Walaupun kematian itu tak ada suara, tak ada antulan suara, seperti mana kita sebut nama Allah, hanya ingat mati saja, Allah Subhanahu wa taala boleh ubah qalbi seseorang itu.
Iaitu dengan cara menjauhi dunia. Soalnya, ingat kematian jelas dapat mengganggu ketenteramannya dan mengurangi kesenangannya. Sedangkan sesuatu yang merosakkan kesenangan dan kenikmatan manusia adalah sarana menuju keselamatan. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita akan sambung pada perbahasan yang berikutnya, insyaAllah. Moga-moga segala yang diperkongsikan Allah Subhanahu Wa Taala berikan hikmah mutiara untuk kita cicipi di dalam segenap kehidupan kita, insya-Allah. Yang kurik itu pundi, yang merah itu saga. Segala yang baik itu daripada ilahi, yang buruk, yang kurang itu daripada saya jua. Kalau ada sumur di ladang, boleh hamba menumpang mandi. Kalau ada jodoh yang panjang, insya-Allah kita bertemu lagi. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.